Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Hari ini kita akan lihat satu lagi tajuk penting sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan semester kedua ini. Soalannya berbunyi bincangkan faktor-faktor pembentukan negara bangsa Turki pada abad ke-20. Mari teruskan bersama saya untuk memahami tajuk ini. Dari segi pengenalan, kita boleh jelaskan berkaitan dengan konsep negara bangsa yang menjadi matlamat utama kepada gerakan nasionalisme kerana bangsa dan anggota masyarakat beridentitikan diri mereka dengan negara dan menumpahkan taat setianya. Kedua, kita boleh menjelaskan tentang pembinaan negara bangsa Turki ini bermula apabila rakyat semakin dipengaruhi dengan idea-idea baru. Jadi situasi ini membawa kepada usaha pembentukan negara bangsa Turki. Jadi terdapat banyak faktor yang membawa kepada pembentukan negara bangsa Turki. Ini kalau kita nak melihat kepada soalan ini, mungkin soalan juga boleh ditanya berkaitan dengan pembentukan negara bangsa ini, iaitu dari segi faktor dalaman, faktor luaran. Ada dua saja, iaitu faktor dalaman, faktor dalam yang berlaku dalam negara Turki itu sendiri. Faktor keluaran adalah pengaruh-pengaruh luar yang berlaku di luar daripada Turki. Dan kalau kita lihat dari segi tugasan, kalau soalan itu berbentuk bincangkan faktor-faktor, kita berikan semua faktor. Soalan itu akan bincangkan faktor dalaman. Jadi kita hanya memberikan faktor dalaman saja. Kalau soalan itu kata huraikan faktor luaran, kita hanya huraikan faktor luaran yang mempengaruhi pembentukan negara bangsa Turki. Tetapi jika soalan itu tugasannya sejauh manakah faktor ataupun kelemahan sultan ataupun kelemahan khalifah menjadi faktor utama kepada pembentukan negara bangsa Turki. Maksudnya ada faktor lain. Itu adalah soalan sejauh mana. Jadi beberapa kemungkinan kita boleh lihat daripada tajuk faktor pembentukan negara bangsa Turki ini. Soalan itu boleh dilihat daripada pelbagai bentuk, tetapi isinya sama saja pelajar. Sama ada faktor dalaman, faktor luaran ataupun faktor-faktor yang akan dijelaskan selepas ini. Faktor pertama yang membawa kepada pembentukan negara bangsa Turki adalah kelemahan khalifah. Khalifah pada waktu itu dianggap lemah disebabkan oleh beberapa perkara. Pada masa yang sama, khalifah juga cuba untuk mengembalikan semula kegemilangan Empire Turki Osmania. Kalau kita lihat, khalifah ini merupakan pemerintah atau sultan di negara Turki. Jadi kekuasaan mutlak Sultan Turki semakin bertambah apabila Sultan Mahmud II menubuhkan pasukan tentera yang baru dipanggil Mu'alim Eskenci. Tentera ini menggantikan pasukan tentera elit sebelum ini, iaitu Janasari. Jadi pembubaran ke atas tentera Janasari ini sebenarnya telah semakin melemahkan pengaruh dan kuasa Khalifah Turki Osmania. Jadi perjuangan yang pada mulanya untuk menentang kemarahan percubaan barat untuk menguasai Turki ataupun Empire Osmania telah bertukar kepada matlamat perjuangan untuk menjatuhkan khalifah. Ini adalah disebabkan oleh kedudukan dan keadaan khalifah yang lemah dan kerajaan dalam dilihat dari segi ketidakupayaan khalifah untuk menangani kuasa barat. Menghalang kebarat kuasa barat yang tidak dapat menandingi kuasa-kuasa barat dari segi teknologi dan sebagainya. Kelemahan sultan ini semakin jelas apabila sultan dilihat tunduk kepada tekanan kuasa barat, seperti melaksanakan tanzimat mengikut ajaran barat, menepikan perlembagaan undang-undang Islam tapi membawa masuk undang-undang barat. Situasi ini menyebabkan kebangkitan kesedaran di kalangan rakyat untuk membentuk satu identiti baru negara Turki. Ini adalah faktor pertama
yang menunjukkan kelemahan khalifah yang menjadi faktor kepada pembentukan negara bangsa Turki. Faktor kedua yang membawa kepada pembentukan negara bangsa Turki disebabkan oleh pengaruh wanita dalam pemerintahan. Sultan Turki pada waktu itu dilihat dikuasai oleh isteri atau ibu mereka, terutamanya dari segi waris takhta. Jadi berlaku masalah rebutan kuasa dalam pelantikan ataupun mewarisi takhta pemerintahan. Ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan berlaku kebincangan kerana mereka tidak menggunakan sistem syurah seperti yang diamalkan oleh khalifah-khalifah sebelum ini. Jadi pemilihan sultan hanya berdasarkan kepada kekuatan dalam pengaruh istana dan bukannya berdasarkan kelebihan ataupun bakat kepimpinan individu tersebut. Kelemahan pemimpin ini menyebabkan pentadbiran dikuasai oleh wanita. Jadi pengaruh wanita dalam pentadbiran dan pemerintahan ini dikenali sebagai anggota pengaruh harem. Jadi konflik tersebut telah menyumbang kepada kemerosotan kuasa Turki dan akhirnya menjadi faktor pembentukan negara bangsa Turki. Faktor ketiga yang membawa kepada pembentukan negara bangsa Turki adalah peranan golongan Turki muda ataupun Young Turk. Turki muda merupakan golongan radikal yang menentang Sultan Abdul Hamid II. Golongan Turki muda ini merupakan para pelajar yang dihantar oleh kerajaan untuk melanjutkan pelajaran ke barat dalam bidang perubatan. Dan apabila ke balik, mereka mengetahui gerakan yang dipanggil The Young Turk ini. Era golongan Turki muda ini telah berjaya mendominasi pentadbiran kerajaan dan juga ketenteraan. Golongan Turki muda juga menguasai politik dan telah menekankan dasar Turkifikasi. Antara golongan Turki muda ini yang membawa kepada perubahan ini menyebabkan kemerosotan kuasa sultan, seperti juga gerakan-gerakan lain yang terdiri pada Turki muda ini, seperti gerakan Utsmani muda dan juga gerakan-gerakan sekolah yang lain. Ini terbukti dengan wujudnya ahli Turki muda seperti Mustafa Kemal yang telah membubarkan institusi Kesultanan Turki. Jadi dasar Turkifikasi diperkenalkan. Ini bertujuan untuk merealisasikan atau sebagai satu tindak balas ataupun reaksi kepada penentangan dan pemberontakan penduduk Kristian dan Yahudi yang terdapat di Turki. Jadi mereka telah memperjuangkan dasar Turkifikasi oleh golongan Turki muda ini sebagai satu proses untuk mempercepatkan pembentukan negara bangsa Turki. Maksudnya Turki hanya untuk orang Turki. Satu lagi faktor penting, itu faktor keempat yang membawa kepada pembentukan negara bangsa Turki, adalah gerakan nasionalisme Turki. Dasar imperialisme Barat telah memberi kesan kepada pemikiran rakyat Turki. Ini telah melahirkan dan munculnya semangat nasionalisme dan juga sekularisme. Misalnya daripada Revolusi Perancis 1789 telah mempengaruhi gerakan pembentukan negara bangsa Turki. Hal ini kerana ekoran daripada timbulnya fahaman mengenai persamaan status ataupun taraf dan kemerdekaan dalam kalangan penduduk bukan Islam. Gerakan modernisasi negara melalui panturanisme telah menyebabkan kebangkitan gerakan nasional ini. Turki menjadikan identiti bangsa bahkan juga identiti politik. Jadi prinsip sekularisme sebagai asas kepada permodernan Turki dan seterusnya telah melemahkan pengaruh Islam. Jadi berlaku perubahan dalam segi penglibatan dalam bidang sosial, politik ini dalam usaha membentuk satu identiti yang baru yang moden dan bersifat sekular. Jadi pengaruh panturisme ini dalam gerakan nasional di Turki telah menjadi sebab penting kepada wujudnya apa yang dikatakan sebagai negara bangsa Turki.
Faktor yang kelima membawa kepada pembentukan negara bangsa Turki adalah perkembangan dalam sistem pendidikan dan kemunculan golongan cendekiawan ataupun bijak pandai, terutama mereka yang berpendidikan barat. Pada zaman Sultan Abdul Hamid II misalnya, sistem pendidikan telah diberi keutamaan. Ini dilakukan agar kemajuan Empayar Turki setanding dengan negara-negara Eropah. Sekolah rendah, sekolah menengah, institut pengajian tinggi telah didirikan untuk memajukan pemikiran rakyat. Kerajaan Turki juga telah menghantar ramai pelajar ke Eropah untuk mendalami ilmu barat. Kesannya telah berjaya melahirkan ramai golongan cendekiawan yang berpendidikan barat. Jadi mereka telah membawa idea-idea baru dari barat seperti nasionalisme, negara bangsa dan juga sekulerisme telah diserapkan secara perlahan di kalangan cendekiawan dan juga masyarakat Turki. Contohnya seperti golongan Usmani muda dan juga Turki muda. Jadi konsep negara bangsa merupakan kesan daripada pahaman kebangsaan moden yang diperjuangkan oleh golongan terpelajar. Kesan daripada ini telah membawa kepada keruntuhan Empayar Osmania dan tertubuhnya sebuah negara bangsa Turki. Faktor yang keenam ialah kemajuan sistem komunikasi dan perhubungan juga menjadi faktor yang membawa kepada pembentukan negara bangsa Turki. Khalifah turut memberi peluang dan memberi perhatian yang serius dalam membangunkan bidang pengangkutan dan telekomunikasi. Sultan Abdul Hamid II telah melancarkan projek landasan kereta api Hijaz, di mana kemudahan landasan kereta api ini dan sistem telegraf disediakan di seluruh Empayar Turki. Ini projek Hijaz ini telah menghubungkan bandar Istanbul dengan kota Madinah. Jadi projek landasan kereta api Hijaz ini mempunyai kaitan dengan dasar pan-Islamis. Selain daripada itu, wujud juga Kementerian Telegraf yang bertanggungjawab untuk menjayakan projek telegraf. Kesannya, kemajuan sistem pengangkutan dan komunikasi ini telah menyalurkan maklumat-maklumat penting dengan lebih cepat dan seterusnya. Ini membawa kepada lahirnya negara bangsa Turki. Jadi kemajuan ini mampu merealisasikan dasar pan-rasmi pan-Islamis yang diperjuangkan oleh Sultan. Sebagai penutup, kesimpulan daripada esei ini, kita boleh membuat beberapa perkara. Pertama, kesimpulannya ialah pelbagai faktor yang menyebabkan wujudnya ataupun menjadi sebab kepada pembentukan negara bangsa Turki. Antaranya seperti faktor kelemahan Khalifah sendiri, gerakan nasional Turki serta kemajuan dalam bidang komunikasi dan juga pengangkutan ataupun perhubungan. Faktor-faktor ini telah berjaya mempengaruhi pembentukan negara bangsa Turki yang berdaulat. Okay, dan seterusnya ini menjadikan Turki sebuah republik, iaitu Republik Turki. Okay, saya pelajar, kita jumpa lagi. Selamat ulang kaji. Okay, semoga semua bersedia untuk menghadiri peperiksaan semester 2. Dan itu akan bersama saya untuk ulang kaji secara ringkas, ini secara mudah dalam beberapa siri peperiksaan. Jumpa lagi. Terima kasih.